Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang terbaik untuk hadir dalam majlis ini, dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya Allah berikan kita kekuatan untuk memahami dalil-dalil dan kefahaman yang telah Allah berikan kepada ulama-ulama yang mentafsirkan ini, dan kita cuba mengikuti apa yang telah diberikan oleh Allah supaya dapat kita memahami dan beramal dengan apa yang Allah arahkan. Mudah-mudahan amalan kita diterima dan diberatkan timbangan kita di mizan hasanat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat, ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi zilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam naungan yang teduh dan sekitarnya mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari berbagai yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan seenak-enaknya kerana apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, nescaya mereka tidak mahu rukuk. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Baik, pada pelajaran yang lepas, di mana kita telah melihat ayat-ayat yang Allah terangkan, bermula daripada wal mursalat, tu awal surah Al-Mursalat. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang terpilih, yang mana Allah nak menceritakan kehebatan dia dengan sifat rububiyah dia. Dia mencipta semua makhluk-makhluk ini, dan kita menyaksikan bahawa
penciptaan ini tidak ada siapa yang boleh masuk campur dalam bab ini. Tentang kejadian, kehebatan, kejadian langit dan bumi, kejadian bukit dan bakau, malaikat-malaikat, semua tak ada siapa yang mampu. Dan kita telah bicarakan, sehingga kan golongan-golongan yang terdahulu sanggup berdebat seperti mana Namrus berdebat dengan Nabi Ibrahim dalam berkaitan dengan kerububiahan, ketuhanan. Bila kita dah bicarakan masalah rububiyah, yakni hanya sifat yang dimiliki oleh Tuhan sahaja. Ya, rububiyah, sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sahaja. Tidak boleh dimiliki oleh makhluk yang lain. Kerana dia, itu adalah sifat Tuhan, bukan sifat makhluk. Tetapi kita lihat seperti mana Fir'aun yang cuba nak cabar apabila dia mengatakan kepada Musa dan kepada kaum dia, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Rabb, kalimah Rabb. Dan kita saksikan apa yang dia buat semata-mata nak menunjukkan kerububiahan dia. Ya, ingat ya, bila seorang itu telah mengatakan dirinya hebat, dia tak mengaku dirinya Tuhan kadang-kadang, tapi dia nak mengatakan dia hebat, dia mampu, ya, mencipta misalnya yang dibuat oleh negeri China, ya, yang kita tahu apa yang dibuat yang terbaru, projek dia, projek matahari. Dia buat matahari, ya, lepas dia keluarkan matahari ciptaan dia kononnya, ya, terus Allah hantarkan banjir, ya, tenggelam berapa ramai, berapa rumah, berapa beribu yang matinya, beribu juga rumah yang hancurnya. Ambil, ya, cuba nak mengubahkan sistem alam semesta. Tak boleh. Itu pasal apabila kita tengok dalam surah Al-Baqarah, bila Ibrahim berdebat dengan Namrus, qala rabbi, ya, apa dia, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk fi rabbih, kalimah tu Rabb. Qala apa, atahu Allahul mulk, qala ana uhyi wa umit, qala rabbi macam mana ayat dia? Wa idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umit. Ya, dia cabar apabila Ibrahim mengatakan Allah yang boleh menghidupkan dan mematikan. Dia kata aku pun boleh hidup dan mematikan. Tapi cara dia mengatakan aku boleh hidup dan mematikan dengan cara dia ambil dua orang yang hidup, dua-dua hidup, lalu seorang dimatikan. Maka seorang ni hidup, seorang ni mati. Aku hidupkan, aku matikan. Itu loya buruk. Loya buruk yang dibagikan. Tetapi yang maksud Nabi Ibrahim adalah yang asalnya mati dihidupkan. Ya, yang tidak dimiliki melainkan Allah sahaja. Okay, ini fitnah. Kalau kita tengok apa yang berlaku pada zaman sekarang ni, satu benda yang menggerunkan. Percubaan menghidupkan orang yang mati. Ini semua berlaku di China. Ya, negeri China yang mana mereka asalnya komunis, tidak beriman kewujudan Allah, kewujudan Tuhan, dan mereka ingin mencipta manusia. Beberapa kita tengok eksperimen sedang diuji kaji. Mula-mula kita ingat satu cerita fiction saja, ya, yang kita tengok dalam cerita-cerita yang orang buka cerita kononnya apa ni, mayat itu diletakkan dalam tabung uji masing-masing kan. Rupanya mereka sedang melakukan percubaan. Itu dah satu bab. Mereka cipta robot sebiji macam manusia juga, dengan kulitnya, dengan dagingnya, dengan bentuk, dengan muka. La ilaha illallah. Kita nampak, ya, nampak begitu. Dia cuba nak buat juga, cuba nak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka sedang mencabar kehebatan Allah sekarang. Tapi ialah Allah dah cabar mereka. Kalau kamu boleh mencipta seekor lalat, ya, maksudnya konsep nyawa tu kamu boleh cipta, buat. Ya, dan takkan boleh buat melainkan Allah sahaja. Tapi berbahaya, mereka akan buat kerana mereka nak mencabar ketuhanan, kerana mereka tidak beriman dengan Allah. Dan yang paling menggerunkan, adakah ini di antara perkara yang dikaitkan gabungan dengan Dajjal yang boleh menghidupkan yang mati, ataupun, ya, yang mencipta begitu begini? Merbahaya. Kalau itulah konsep dia, maka merbahaya bagi orang yang tidak ada iman. Okey, maka kita menyaksikan bagaimana kesudahan dalam kisah itu apabila Namrus tidak boleh menjawab. Apabila Nabi Ibrahim mengatakan
Ya, Allah boleh mendatangkan matahari dari belah timur, kamu datangkan sebelah barat, maka dia buhital ladzina kafaru. Maka orang yang kafir ini tidak boleh menjawabnya. Namrus bukan sebarang yang, bila saya membicarakan, Namrus adalah raja yang cukup hebat, memang hebat. Dia membina satu negara, dia membina satu bangunan yang tinggi semata-mata nak menyaksikan Allah, nak bertembung dengan Allah. Dan mereka sampai sekarang kalau kita sebut kota Babylon merupakan di antara perkara yang keajaiban dunia adalah peninggalan kerajaan Namrus. Ya, dahsyat. Fir'aun apabila dia mencabar Musa sehingga ucapan kalimah dia ana rabbukumul a'la bukan sebarang. Kerana kalimah Rabb itu diambil bahawa akulah Tuhan yang maha hebat, yang boleh mencipta, yang boleh segala-galanya. Tapi dia nak dapat anak seorang pun tak boleh kan. Terpaksa ambil Musa sebagai anak angkat. Dia membina satu bangunan yang tinggi. Ya Hamanu ibnuli sarhan la'alli ablughul asbab. Ya, wahai Haman, binakan aku satu bangunan yang tinggi supaya aku boleh mencapaikan asbab. Kerana apa? Musa AS mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dia nak bina satu bangunan yang tinggi, nak naik ke muncaknya dan nak melihat Tuhan Musa. Subhanallah. Begitu ya kerajaan dia. Allah uji dengan keadaan mereka dan akhirnya mereka derhaka, dihancurkan semuanya. Hanya tinggal sejarah. Okey? Maka ini adalah satu perkara yang menarik apabila Allah membicarakan pada awal-awal surah itu, supaya kita berfikir kerajaan, kehebatan kerajaan Allah itu terlalu hebat. Dan lepas tu kita telah melihat bagaimana Allah menceritakan azab neraka, bagaimana percikan neraka itu diceritakan, diterangkan, sehingga disebutkan dalam ayat ini kedudukan ahli neraka ini dalam keadaan semuanya panas. Kemana nak lari dah memang tak boleh lari. Maka pada akhir ayat ini yang kita baca tadi, Allah nak bagi tahu orang muttaqin ini bagaimana, orang yang beriman ini bagaimana kedudukannya. Maka sabar orang yang beriman dalam kehidupan kita di dunia. Apabila kita berjuang ataupun menyampaikan risalah agama ini, kita akan diuji. Maka bila kita diuji, hendaklah sabar. Seperti mana yang Rasulullah kata kepada Ali Yasir, keluarga Yasir, bersabarlah wahai Ali Yasir, sesungguhnya bagimu syurga. Kenapa? Kedudukan Ali Yasir ini bukan sebarangan. Hamba yang dikategorikan hamba, tetapi boleh sabar di atas manhaj agama. Boleh sanggup mati, ya, sehingga tahap yang tidak dijangka bagaimana seorang wanita menjadi syuhada ataupun syahidah yang pertama sekali dalam perjuangan Islam. Sumayyah, mak dia. Kita duk nyanyi Sumayyah aja, tapi tak pernah menghayati perjuangan dia. Itu masalah kita. Ammar ibnu Yasir, Sumayyah emaknya, semuanya berada di kalangan ahli syurga. Subhanallah. Maka bersabar. Okey. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, kita dah bacakan tadi, Ibnu Katsir mengatakan balasan bagi orang yang bertakwa. Allah mengkhabarkan tentang hambanya yang bertakwa, yang beribadah kepadanya dengan melaksanakan kewajipannya dan meninggalkan larangannya, bahawa mereka berada di syurga dengan mata air di dalamnya. Ini merupakan kebalikan dari keadaan orang yang sengsara diselimuti asap panas yang berbau busuk, ya. Jadi ayat yang diterangkan pada Al-Quran ini pada ayat yang ke-41 diceritakan bagaimana kedudukan innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitarnya mata air. Jadi Ibnu Katsir kata, kita tengok ayat ni, Allah kata orang muttaqin di bawah naungan-naungan, ya, macam teduhan-teduhan. Kalau kita tengok ayat yang sebelum itu, yang mana ayat yang ke-21, apabila Allah mengatakan kepada kafir Quraisy ataupun orang kafir, apa dia? Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la zalilin wa la yughni minal lahab. Maksud dia, pergilah kamu mendapat naungan yang mempunyai 3 cabang yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyalaan api neraka.
mereka dapat naungan, tetapi bukan naungan seperti mana naungan ahli syurga. Kita ni kalau dapat lindungan ya di waktu matahari panas, dapat duduk di bawah pokok, rasa lega. Okey? Dan ahli syurga memiliki, yang diberikan misal dalam keadaan yang begitu, mendapat naungan yang sentiasa aman. Tetapi orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, mendapat naungan juga, tetapi naungan yang, kalau asap, kita tengok asap panas ya, menaung di atas matahari yang panas, agak-agak macam mana ya, asap tu dah panas, bahang api tu, asap daripada api yang membara tu pun panas, dengan bara, dengan bahang dia, diikuti kepanasan matahari, memang tidak ada arti lindungan bahang bayangan asap tu, tak ada kebaikannya, dah panas juga. Okey, baik, jadi Allah memberi misal kepada orang muttaqin ini ya, tentang kedudukan mereka yang istimewa, di mana Allah menceritakan lagi firman-Nya ya, wa fawakiha mimma yashtahun, dan mendapat buah-buahan yang bermacam-macam yang mereka ingini, yakni apapun buah-buahan dan berbagai-bagai jenisnya yang mereka minta, maka mereka akan mendapatnya. Dengan arti kata lain ya, pertama kita beriman dengan ayat Al-Quran tapi syak, yakni keyakinan dalam jiwa kita bahawa Allah akan menyediakan makanan-makanan istimewa, apa juga yang kita nak akan datang. Dan ingat, jangan kita kata, oh aku nak buah durian lah. Jangan. Ya, tak payah fikir tu. Pasal kita syok kita kat sini durian. Itu pun bila dah kena kencing manis, dah terhenti durian. Kan? Kita biarkan Allah uruskan. Kita buat apa yang Allah arahkan. Kita ikut je arahan Allah. Biar Allah yang menentukan apa yang kita nak, nanti dah berbeza. Ingat, waktu kita kecil-kecil ni, cita rasa kita lain. Waktu kecil ni, makan Maggi, Masya Allah sedap kan. Makan apa lagi? Makan benda-benda yang ni sedap. Tapi bila dah besar, dah mula berusia, dah tak berapa nak sedap. Dia tukar selera. Dah sampai umur sampai 60-50 tahun, dah tukar selera. Ya, macam kita kata durian dah tak boleh sebab kencing manis. Makan garam lebih sikit dah tak boleh sebab darah tinggi. Apa lagi? Makan kacang, makan ikan bilis, gout pula tak boleh. Dia dah berubah. Dah sampai satu tahap. Sampai satu tahap bila seorang itu dah sampai umurnya yang dikatakan 60 ke 70 tu, di saat itu selera dia pun dah berubah. Bila sampai satu tahap lagi 70 ke atas, yang dikategorikan tua bangka ataupun tua yang dah sampai tahap nyanyuk, tahu tak? Selera dia dah lain. Dan ada kalangan mereka yang dah tak selera. Ini melalui kita lihat dan pengalaman. Hilang selera. Apa nak makan? Tak tahu. Dia tak tahu nak makan apa. Sampai saya tengok seorang makcik tu, dia makan nasi dengan buah mango. Buah mango pula. Buah mangga. Okey? Mangga masak tu dia makan tu je. Itu je dia selera. Ya, tuan-tuan dan perempuan, tahu tak apakah tanda-tanda itu? Itu tanda-tanda nak mati. Rezeki kita makin lama makin kurang nak masuk ke mulut. Ya, sampai dah tak ada apa, sampai satu ketika ini juga saya saksikan, orang tu dah tak selera langsung makan. Tak tahu, dia tak selera. Ya, seorang hamba Allah tu tak selera, orang kampung lah. Saya bicara orang kampung saya. Tak selera. Sehari tak makan, 2 tak makan. Dah sampai seminggu tak nak makan, tak nak makan langsung. Masuk hospital, cuba bagi apa, akhirnya mati. Tuan-tuan dan perempuan, rezeki itu ditarik sedikit. Dan akhirnya, bila ajal kita sampai, satu biji nasi pun tak akan masuk mulut. Seteguk air pun tak akan masuk mulut. Kalau masuk pun dia terkeluar. Dan waktu itu, walaupun oksigen satu, molekul oksigen pun, dia tak akan masuk lagi. Maka, sadaqallahul azim, ya, sampailah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan hadapi. Kalau siapa yang sampai waktu tua. Tapi sampai waktu ini, ya Alhamdulillah kuat lagi. Ya, kuat lagi. Ya, Fajrul macam mana? Makan, okey lagi. Makan kelapa sawit tu ya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Ingat ya, tuan-tuan dan perempuan, peringkat-peringkat itu akan sampai. Peringkat-peringkat itu akan sampai. Itu pasal, bila kita waktu muda, waktu kecil, Allah katakan apa dalam Al-Quran? Dia akan balikkan seorang itu kepada zaman kecil dia. Waktu kecil, pakai pampers,
dah tua pakai pampers. Waktu kecil, ya, makan benda-benda yang lembut, dah tua pun makan benda-benda yang lembut, dah tak ada gigi. Waktu kecil tak ada gigi, dah tua pun tak ada gigi. Waktu kecil tak larat nak bercakap apa-apa, dah tua pun dah merepek aja bercakap. Waktu kecil apa lagi? Ya, kita menyaksikan ingatan dia tak ada, dah tua pun ingatan dah tak ada. Itu menggerunkan. Cuma saya nasihat kepada mereka-mereka yang berhadapan, misalnya mak dan ayah mereka dah sampai tahap nyanyuk, kita jadikan diri kita anak yang soleh. Ya, pertama doakan. Ciri-ciri anak yang soleh mendoakan mak dan ayah. Satu. Dan kedua, kalau waktu dia nyanyuk, jangan izinkan orang mempermainkan dia. Mak dan ayah kita, bagi saya satu benda yang saya agak terkilan jika melihat seorang anak membiarkan orang mempermainkan mak dan ayah dia yang nyanyuk. Ya, tak boleh, bagi saya tak boleh, kerana ia merupakan penghormatan yang tinggi. Kita kena jaga dia. Ya, sampai satu ketika saya tengok makcik tu menyanyi menyanyilah, orang kata nyanyi bagi mikrofon dalam majlis kahwin. Dia nyanyuk, dia tak ingat kan. Saya kata subhanallah, kenapa dibuat mak dia macam tu. Ya. Okey, kita kena jaga jangan bagi siapa pun mempermainkan mak dan ayah kita, ya, walaupun dia dah nyanyuk. Itu tanggungjawab sebagai anak yang soleh. Baik. Jadi itu keadaan yang kita kena faham elok-elok kedudukan. Maka dalam ayat ini apabila Allah mengatakan sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di naungan teduhan dan mata air, dan kita telah bicarakan di dalam surah Muhammad ada 4 mata air yang besar. Air yang besar yang disebutkan apa dia? Air yang biasa. Kedua, air susu. Yang ketiga, air madu. Dan yang keempat, air arak. Itu semua bagaimana kita beriman sahaja, kerana Allah menceritakan kewujudan lautan air-air tersebut. Ya, subhanallah. Kemudian Allah menceritakan juga buah-buahan apa yang kita suka, orang ahli syurga suka, dan kita mengharapkan kita masuk syurga juga. Ya, di mana buah-buahan ini hanya Allah yang mengetahui. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan namanya serupa di bumi tetapi lain bentuknya di akhirat ataupun rasanya di akhirat. Ya, kalau disebut ar-rumman di bumi ini, yakni buah delima, tetapi kita nampak delima kita begitu, di akhirat lain dah. Ya, tak sama. Bagaimana bentuk kita pun di dunia ini macam ini sekarang ni, tapi nun di akhirat dia akan berubah. Dia akan berubah bagi ahli syurga dengan kecantikan dan kehebatan dan kesegakannya, dan ahli neraka dengan kehodohannya dan seksaan yang dihadapinya. Okey, beza. Dan ahli syurga di antara orang yang paling cantik yang mengalahi bidadari, dan ahli neraka lebih hina, lebih buruk daripada binatang-binatang yang buruk. Ya, na'udzubillah min dzalik. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enaknya kerana apa yang telah kamu kerjakan. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita melihat ayat ini dikaitkan, makan dan minumlah, disebabkan apa? Apa yang kamu lakukan di dunia. Dengan arti kata lain, kalau kita lakukan seperti mana yang diarahkan syarak, kita akan mendapat kesenangan di akhirat. Dan kalau kita lakukan benda yang tak baik di dunia, maka di akhirat kita dapat benda yang tak baik. Apa yang kita buat, kita akan tuaikan di sana. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, jangan salahkan sesiapa. Ya, jangan salahkan siapa. Bila seorang itu ditangkap disebabkan jenayah dia, nak salahkan orang lain tak boleh. Ya, dia jenayah, dia mencuri, dia merompak, dia minum arak, ditangkap. Maka yang salah dia, jangan nak salah orang lain. Ya, waktu nak menyesal itulah waktu dia, sebelum dia melakukan. Tetapi kalau dah melakukan, mungkin di dunia boleh settle lagi. Kita dan bertaubat, kembali kepada Allah. Nun di akhirat nanti, agak-agak bila masa kita nak kembali di akhirat? Dah tak boleh. Ya, dah tak boleh. Macam mana usia kita ni dah tak boleh patah balik. Kalau dah masuk 40, ya, 50, dah lah tu. Dia tak akan boleh kembali kepada 10-20 tahun. Tak boleh. Dia akan meningkat dan tidak mungkin akan berundur balik.
Begitulah keadaan ahli syurga dan ahli neraka. Ahli syurga kalau masuk syurga dah alhamdulillah, tetapi ahli neraka nak kembali balik tidak boleh, melainkan dia terpaksa berhadapan dengan azab-azab Allah. Itu je cara nak settlekan, menyelesaikan masalah dia yang telah berdosa. Kalau tidak dengan rahmat Allah diampunkan dia, maka diazabkan dahulu, barulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Itu kalau dia beriman, masih ada lagi iman. Tetapi kalau dia kafir, sehingga bila-bila dia berada di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Baik, Allah berfirman, ya, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. Yakni hal ini dikatakan kepada mereka sebagai penghormatan untuk mereka. Tuan-tuan dan perempuan, tahu tak nikmat-nikmat ini mengikut amalan masing-masing. Kita takkan dapat sama seperti mana kita kerja. Ya, orang yang kerja lebih maka dapat imbuhan dia lebih. Orang yang kerja sikit maka dapat imbuhannya sikit. Orang yang malas tak dapat apa-apa. Okey? Itu dia kaedah dia. Begitu juga di akhirat sana, ya, orang yang baik maka dapatlah banyak, orang yang kerja amalan dia lebih dapatlah lebih. Itu pasal syurga mempunyai kedudukannya 100 tingkat. Kedudukannya mengikut amalan masing-masing. Bermula dengan akidah yang betul. Itu syarat dia. Akidah yang betul, maka kemudian datang amalan-amalan yang betul. Amalan-amalan yang ada dalil, kemudian datang pula keikhlasan. Keikhlasan itu yang menentukan juga siri amalan itu diterima ataupun tidak. Maka mengikut amalan masing-masing. Tuan-tuan dan perempuan, kita akan bertanggungjawab atas diri kita. Maka buatlah amalan itu, ya, mengikut arahan Allah. Kerana kita nakkan syurga Firdaus. Kita berdoa, ya Allah masukkan aku syurga Firdaus, tapi kita malas. Boleh ke? Ya Allah berikanlah aku duit banyak, kita tak buat kerja. Boleh ke? Kena lakukan. Memang rahmat Allah itu tidak boleh dinafikan. Tetapi Allah mengarahkan di dalam Al-Quran untuk kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Ar-Rahman. Kemudian Allah mengatakan, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yakni demikianlah balasan kami kepada orang yang baik perbuatannya yang telah dilakukan di dunia. Kita tak tahu amalan kita ini selesai diterima oleh Allah ataupun tidak. Tak kira siapa pun. Cuma kita cuba melakukan seperti mana yang diarahkan. Ya, pertama mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dalil-dalil yang sahih, ittiba'ur rasul, mengikut cara rasul, dan juga dengan ikhlas kita lakukan seperti mana yang Allah nak. Kita akan dihitungkan di akhirat. Namun begitu kita merasakan amalan kita yang banyak ini, adakah dia diterima oleh Allah? Wallahu alam, tidak ada siapa pun mengetahui kedudukan amalan dia. Satu. Dan kedua, kita menyangkakan ianya akan selesai di akhirat dalam keadaan terbaik, belum tentu. Kerana apa? Allah telah mengisytiharkan dia akan menyempurnakan pembalasan itu di akhirat kelak. Dengan arti kata lain, kita bawa satu barang akan ditapih lagi. Walaupun dah lengkap dah, alhamdulillah, ittiba'ur rasul, mengikut rasul, cantik dah amalan kita. Ikhlas, cantik dah amalan kita. Tetapi apa yang berlaku yang menyebabkan amalan-amalan kita yang terganggu? Yang saya pernah menceritakan, di antara 11 perkara yang membatalkan amalan-amalan soleh kita. Bila dah bawa solat dia, dah bawa puasa dia, dah bawa zakat dia, sedekah dia, dan memang tinggi nilaian ini, apatah lagi solat fardu, memang tinggi nilaiannya. Tiba-tiba dia mengata si fulan. Nampak tak? Bagaimana amalan yang dah cantik dah dibawa, tiba-tiba dia mengata si fulan, mengumpat si fulan, menyakiti si fulan. Amalan dah diketengahkan di mizan hasanat kita nun di akhirat, tiba-tiba kita pernah buat perkara-perkara tersebut. Ini di antara masalah kita bila berurusan dengan manusia. Urusan dengan Allah dah bagi tahu, Allah ampunkan dosa aku, ya. Alhamdulillah, insya-Allah Allah Maha Pengampun. Tetapi bila berurusan dengan manusia, ingat kepada anak-anak muda, jangan berlatih diri kita membicarakan
pribadi seorang Muslim ataupun orang lain dengan cara yang tak betul, mengumpat, mencela, mengutuk dengan cara yang tak betul. Na'udzubillah. Di sana nanti amalan kita akan diambil dan dibagikan kepada siapa yang pernah kita kutuk, siapa yang pernah kita umpat, siapa pernah kita ngadu domba, maka semuanya akan dibagi. Maka di situlah penyempurnaan siri amalan-amalan kita, ya. Kesudahannya kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, habis amalan kita dibagikan kepada, ataupun ganjaran pahala dibagi kepada orang yang pernah kita katakan, berarti dalam akhir hadis itu mengatakan malaikat tarik dia dan bawa dia ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Okey? Jadi kita berhati-hati. Oleh kerana itu, siri amalan-amalan soleh kita kena berhati-hati. Ya, banyak perkara yang perlu ditelitikan. Baik. Kemudian Allah mengatakan, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Dalam ayat ini diulang-ulangkan supaya ambil perhatian orang yang menafikan kewujudan hari akhirat, orang yang menafikan beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Ingat, berbahaya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya ulangkan balik, kerana beriman kepada Allah pada hari ini berapa ramai yang telah menyeleweng. Beriman dalam rukun iman itu telah diselewengkan dengan begitu banyak sehingga muncul seperti mana yang disebutkan hadis, sataftariqu hadhil ummah ila 73 firaq kullaha fin nari illa wahidah. Akan berpecah umat aku kepada 73 golongan dan semuanya orang Islam. Ya, di Malaysia dibuat pula seorang yang na'udzubillah min zalik memperkenalkan agama baru, sihab. Ya, sirhab. Jahat. Ya, jahat, bagi saya jahat. Kenapa? Keberanian dia muncul dalam klip-klip video. Tak takut langsung. Yo, berbahaya. Kalau orang macam ni lagi berbahaya. Okey? Mereka ini adalah pemecah-pemecah agama kita. Yang 73 golongan ini hanya satu je yang betul, yang lain semua akan menyebabkan masuk neraka, sama ada kekal ataupun tidak. Dan semuanya adalah akidah, masalah akidah. Mereka bukan orang kafir. Maka berhati-hati. Fitnah kali ini lagi berbahaya. Ya, kemuncak kita berada di akhir zaman, kemuncak fitnah yang akan datang. Semua gabungan-gabungan fitnah pada zaman umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu letak pada umat ini. Ujian-ujian pada kaum terdahulu berada di zaman ini. Dahsyat. Kita nak berhadapan tu bukan senang. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana iman kita rapuh, iman kita tak kuat, anak-anak kita tak kuat, maka kewajipan kita menyelamatkan mereka dengan fakta-fakta yang betul, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Rugi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, rugi bila kita tak kenal Allah dengan betul-betul. Kita nak mati, tiba-tiba tak kenal Allah dengan cara yang betul. Ya, itu masalahnya. Kalau dengan cara yang tak betul, betapa banyak orang beriman kepada Allah dengan cara yang tak betul. Tetapi kita nak beriman dengan Allah dengan cara yang betul. Itu yang wajib kita ketahui. Dia bukan masalah beriman dengan Allah cara falsafah, ya. Itu memang masalah lah, bukan masalah pula, bermasalah. Beriman dengan Allah dengan prasangka-prasangka. Beriman dengan Allah menafikan satu, membetulkan satu, tasyabuh dan berbagai-bagai perkara lagi. Kena tapis. Ya, kerana awal pertama sekali akan disoal dalam akhir di alam barzah ialah man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tidak boleh dijawab. Dengan lidah kita dah tak berfungsi lidah, tetapi dengan iman kita yang bakal menjawabnya. Kalau betul, betul. Kalau salah, salah. Jawapan tak ikut buku teks agak-agak, boleh lulus ke? Confirm tak boleh lulus. Ya. Dah Allah kata, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad dan para sahabat beriman, mereka akan dapat petunjuk. Tetapi siapa yang nak beriman kepada Allah dengan cara yang betul? Melainkan ahli sunnah, orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah sahihah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Okey? Baik, jadi berhati-hati kita. Kenapa? Itu asas. Lepas tu barulah amalan-amalan soleh yang lain akan datang. Barulah selawat Nabi ke zikir, itu zikir, ini solat, itu solat ini. Bermula daripada akidah yang betul. Kemudian, ancaman ke atas orang yang mengingkari hari kiamat. Apabila Allah mengatakan, Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
Dikatakan kepada orang yang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Ini adalah ungkapan yang ditujukan kepada orang yang mengingkari hari kiamat, mengingkari hari akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, kita berhadapan dengan satu juga masalah besar. Apabila kita beriman dengan hari akhirat, beriman dengan alam barzah. Tetapi masalahnya, kita beriman kadang-kadang tak betul. Orang kafir pun beriman dengan kewujudan hari hidup selepas mati, ya, tetapi mengikut fahaman mereka. Namun umat Islam berhadapan dengan masalah ini apabila mereka mengambil hadis-hadis palsu dan beriman dengan hadis-hadis palsu. Kita dapat begitu banyak sekali menceritakan tentang hari akhirat, tapi dalam bentuk hadis tak sahih. Ya, hadis yang tak sahih. Orang akan bersungguh-sungguh, dikatakan ingatkan hadis, maka dia akan bersungguh-sungguh, ya, menunaikan. Tiba-tiba tengok-tengok bukan hadis. Ya, banyak zikir tertentu boleh menyelamatkan kita dari azab kubur, sedangkan tidak ada zikir-zikir yang disebutkan. Ataupun orang tu mengatakan yang digunakan, siapa membenarkan suami kahwin dua maka dapat payung emas di akhirat. Hadis palsu, tapi mereka imani, lalu mereka praktikalkan. Dahsyat, ya, menggunakan hadis-hadis palsu, sedangkan bila sampai di akhirat apa yang mereka nak miliki tak ada. Berbahaya. Oleh kerana itu pastikan keimanan kita ini betul mengikut cara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka Allah mengatakan kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Dikatakan kepada orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia di waktu yang pendek ini, sesungguhnya kamu adalah orang yang berdosa. Ini adalah ungkapan yang ditujukan kepada orang yang mengingkari hari kiamat. Ibnu Katsir mengatakan perintah kepada mereka untuk makan dan bersenang-senang di dunia adalah perintah berisi ancaman dan janji kepada mereka bahawa mereka akan mendapatkan azab. Oleh kerana itu, maka Allah mengatakan kulu wa tamatta'u qalilan, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di waktu yang pendek, yakni dalam jangka waktu yang pendek, singkat dan sedikit. Ini di antara kinayah ataupun sebagai satu satu ucapan macam buatlah, tapi kalau kena kamu yang kena, macam tu, ya. Nak bawa motor laju, bawalah motor laju, mati kamu punya hal lah kan, begitu, seolah-olah begitu. Okey, makan minumlah, tapi waktu pendek ni makan minum, tapi lepas ni kamu akan diazab. Okey. Jadi, oleh kerana itu dalam bab ini kita melihat pertama rahmatnya Allah. Allah yang bersifat Rahman ini masih lagi bagi makan dan minum kepada orang kafir walaupun tak beriman kepada Allah. Walaupun mereka syirik kepada Allah. Walaupun mereka mengata Allah dengan berbagai kata. Seperti mana orang Yahudi mengatakan Allah sebagai berbagai-bagai perkataan yang hina. Ya. Itu nampak tak? Kenapa kalimah Allah yang menjadi isu satu ketika dahulu, ya, kenapa tidak diberikan kepada orang kafir untuk menggunakan? Sebab kes itu. Kita memahami Allah, orang Islam pun bila sebut Allah berbagai-bagai cara pemahamannya. Ya. Kita cuba nak memahami Allah seperti mana yang dikehendaki oleh syarak, yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang kafir, orang Yahudi, orang Kristian dia beriman kepada Allah dengan konsep Trinity dia. Dia kata Isa adalah Allah, Maryam isteri Allah, ya. Begitu kedudukannya, keimanan dia lain. Bila disebut Allah penuh dengan kekufuran. Dan kita tengok orang Yahudi bila dia menyebut nama Allah, apa dikatakan? Allah itu apa dia? Allah itu kedekut. Allah itu begitu, Allah itu begini, semua dalam bentuk-bentuk yang hina. Itu pasal bila mereka nakkan kalimah Allah, kita tak nampak kebaikan yang mereka nak guna, melainkan ada udang sebalik batu. Tu je. Mereka nak memahami Al-Quran, baca Al-Quran, bacalah sendiri. Ataupun tanya kepada ahli ilmu. Bukan pergi baca tengah-tengah, okey video tangkap, okey aku baca Al-Quran, wahai orang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Misalan. Tang ulil amri dia pertekankan, ati'ullah dia pun tak taat kepada Allah. Betul tak? Nak bicara kepada Al-Quran, dia sendiri tak taat kepada Allah. Mana ayat ati'ullah? Dia tak beriman, berarti tak taat. Ati'ur Rasul, dia pun tak ikut Rasul. Tiba-tiba nak bicarakan ulil amri minkum. Semua siasat politik yang berbahaya. Na'udzubillah.
Oleh kerana itu orang kafir kalau nak baca Quran bukan menghadap video. Kalau nak baca Quran, pergi baca seorang-seorang, buat research, buat kajian, okey, kita terima. Kalau nak baca, tanya kepada orang, mungkin kita terima. Tapi kalau dah menghadap video, lepas tu membaca Al-Quran, nak tunjuk kepandaiannya, na'udzubillah, ada benda yang tak kena. Ya, ada benda yang tak kena. Baik, ala kulli hal. Kemudian Allah menceritakan, ya, ayat ini apabila Allah mengatakan innakum mujrimun, ini di antara gelaran-gelaran bagi orang yang kafir adalah mujrim. Orang yang berdosa, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah, maka itu semua kategori-kategori mujrim. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, yakni kalian akan diiring, sesungguhnya yakni kalian akan digiring ke neraka jahanam yang telah disebutkan sebelumnya. Maka Allah katakan, wailun yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Kemudian Allah mengatakan, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, nescaya mereka tidak mahu rukuk. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, Ibnu Katsir mengatakan, yakni apabila orang kafir yang dungu itu diperintahkan untuk solat berjemaah, maka mereka enggan dan sombong. Oleh kerana itulah Allah mencelakakan mereka dengan ayat wailun yauma idzil lil mukadzibin. Okey. Dalam ayat ini agak menarik sekali. Kenapa orang-orang kafir ini mereka tidak akan rukuk dan sujud kepada Allah, tetapi mereka sujud kepada selain daripada Allah. Ya, seperti mana yang disebutkan macam mana Balqis dan tenteranya sujud kepada matahari, dan kita melihat ya sujud itu ada dua kategori ya. Dalam Al-Quran bila membicarakan tentang sujud, maka dua kategori. Pertama, sujud sebagai penghormatan yang dibenar pada syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai penghormatan, bukan sebagai sembahan, sebagai penghormatan. Itu pasal dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Okey, wa kana minal kafirin. Tak kala kami katakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, lalu semua sujud kecuali iblis. Sujud itu bukan sujud ibadat, pengabdian, tetapi sujud penghormatan. Dikuatkan dalil dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, waktu dia di akhir kisahnya itu, maka abang-abang dia semua sujud kepada Yusuf dan mak bapaknya. Ya, dalam ayat itu mengisyaratkan sujud sebagai penghormatan. Ada benda-benda yang berlaku pada zaman Nabi sebelum Rasulullah, itu khas untuk zaman itu. Bila masuk zaman Rasulullah, dia tidak dibenarkan. Seperti harta rampasan perang tidak dibenarkan pada Nabi-Nabi dahulu, ya, kaum zaman dahulu, tetapi pada Rasulullah dibenarkan. Ya, maka itu meletakkan kepada kita syariat agama Rasulullah, agama Islam ini diperlonggarkan banyak perkara daripada umat yang terdahulu. Okey. Jadi apabila sujud itu berlaku dalam bentuk penghormatan, maka dia tidak menjadi masalah. Tetapi apabila masuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, maka sujud kategori peribadatan. Tak boleh kita nak sujud kepada manusia, apa juga bentuk, tak boleh. Kerana apa? Kalaulah ya sujud dibenarkan kepada umatku, maka aku akan mengarahkan semua isteri-isteri, wanita-wanita itu sujud kepada suami. Ya, secara automatik mengisyaratkan bahawa sujud tidak dibenarkan sama sekali. Dan kita menyaksikan tu pasal kadang-kadang penghormatan tu bila tunduk kepala ada masalah. Ya, bagi pelajar-pelajar kena ingat dia, elakkan sekarang ni dah besar dah ni. Kalau dengan mak ayah tu mungkin kita katakan okey lagi, tapi kalau dengan usia yang dah besar ni, salam macam itu saja, tak payah nak sujud tunduk begitu. Ya, keadaan dia. Anak dengan mak itu okey lagi. Baik. Jadi ayat yang mengatakan rukuk ini termasuk dalam kategori sujud. Dan menarik sekali, orang kafir memang dia tidak akan sujud kepada Allah. Namun begitu akan muncul satu perkara yang lebih besar dan menarik.
Ada tak kedudukan orang mukmin ini pun berlaku begini? Ya, bila disuruhkan sujud, dia tak nak sujud kan? Ada. Di kalangan pertama, dia terbahagi kepada dua juga. Orang yang beriman tetapi dia jenis lolak, jenis tak nak semayang, tak nak apa, itu ada perbahasan sedikit. Bila tak solat je, ada perbahasan sedikit. Ya, satu. Itu kerana malas dia, kerana jahil dia, kerana apa lagi. Ya, na'udzubillah min zalik. Itu syar, kejahatan yang besar apabila dia tidak melakukan solat kepada Allah. Yang kedua, orang yang mengaku dirinya Islam, dia bersujud terpaksa. Macam orang munafik. Ya. Orang munafik ini mereka sujud, mereka rukuk, tetapi mereka rukuk dan sujud di waktu orang ada. Waktu dia duduk di rumah seorang-seorang, dia tak sujud. Yang ni tak solat. Baik-baik. Orang munafik ini, ya, tabiat dia, amalan dia banyak berdepan dengan manusia. Ada manusia, adalah amalan dia. Ya. Kemain walaupun maulud Nabi, ramai, dia duduk di saf yang depan. Ya. Waktu solat tak ada pula datang. Kan? Itu masalah tu. Yang berbahaya. Tapi bukan kita kata munafik tu. Tak. Tapi tak bagus begitu. Datanglah ke solat, ke surau. Dah maulud Nabi boleh datang awal-awal pagi, tiba-tiba waktu solat tak datang. Berat, ya. Menyedihkan kita. Okey. Tetapi orang munafik ini, ya, dia berbahaya disebabkan waktu orang ramai dia boleh solat. Waktu orang ramai dia boleh bersedekah. Waktu orang ramai dia pandai berhujah. Ni orang munafik. Dan kita cek pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita jenis duduk seorang-seorang tak ada istighfar, itu pasal bila ditanya di antara, kalau tak salah, Huzaifah Al-Yamani ditanyakan tentang sifat munafik. Lalu dia tanya, kamu lakukan tahajud tak? Lakukan. Okey? Bila dia sebut begitu, dah kamu bukan munafik. Kan? Pasal apa? Orang munafik dia takkan buat tahajud. Kenapa? Kecuali kalau jom qiyamul lail di masjid, ramai-ramai, itu ada, dia akan muncul. Kalau seorang-seorang dia takkan buat. Tabiat dia begitu. Kalau nak bersedekah pun mesti, kalau boleh cek tu besar ni, biar ditangkap gambar. Kalau boleh, ya. Tapi kita tak katakan itu sifat munafik. Kenapa? Setengah orang dia bagi replika cek begitu besar untuk elak lembaga hasil dalam negeri. Itu tak jadi masalah. Tapi kalau bagi macam tu, pasal kami dah terkena. Dia bagi, bukan kami, orang lain lah. Kita ni, ya. Ustaz dia kata, ni nampak tak? Kunci bas besar, replika tu besar. Ya, nampak dah Ustaz, kunci bas rumah anak yatim, kesian. Alhamdulillah lah. Tapi dah 2 tahun Ustaz. Kenapa? Bas tak sampai-sampai. Jahat. Dah keluar surat khabar. Ya, keluar bahawa dia tangkap gambar ini untuk rumah anak yatim apa semua kan. Tak keluar, bas tak dapat. Kunci je, gambar je keluar. Jahat. Saya katakan jahat sangat-sangat. Dia mempermainkan anak yatim. Jangan begitu. Okey, cuma nak menceritakan orang munafik, kalau dia bersendirian, dia tidak akan beramal soleh. Tetapi kalau depan orang ramai, maka dia akan beramal soleh. Begitu berhati-hati. Oleh kerana itu kita tengok, kita buat tak tahajud sekali-sekala ataupun bersedekah senyap-senyap? Ada tak? Kalau ada tu, doakan Allah istiqamahkan kita. Berarti kita ada lagi ruang yang baik. Tapi kalau tak ada, tunggu orang ramai baru nak muncul, maka berbahaya. Ya, berbahaya. Okey? Baik. Kenapa? Dia berbahayanya di antara perkaranya, orang munafik ni yukhadi'un Allah. Mereka cuba nak menipu Allah. Manusia dia boleh tipu, tetapi dia cuba nak menipu Allah. Dia tak tahu Allah menipu dia balik. Allah menipu dia balik. Macam mana menipu dia balik? Kita saksikan di perjalanan mahsyar. Tahu tak, dalam siri perjalanan mahsyar tu, bermula kita dibangunkan, dibangkitkan, lepas syafa'an uzma berlaku, kita terus diserahkan kitab, lalu dihisapkan, lalu melepasi mizan. Orang kafir hak mizan. Habis je di mizan, timbangan, maka masuk neraka. Namun, orang yang dikategorikan beriman melepasi mizan. Kan? Bila melepasi mizan tu, mereka ingat mereka dah selamat. Alhamdulillah, tak sama dengan orang kafir. Lalu pergi ke haud. Golongan pertama di antaranya munafik dan ahli bid'ah terlepas. Al-haud sebuah telaga yang istimewa bagi ahli iman. Maka dia pergi ke depan lagi, ujian ke atas orang mukmin.
Maka ujian ke atas orang mukmin inilah termasuk dalam bab rukuk ataupun sujud. Ya, hadis itu panjang menceritakan bagaimana apabila mereka menyaksikan ataupun berkaitan dengan Tuhan mereka, Rabb mereka, ya, lalu diarahkan sujud, lalu mereka sujud. Orang beriman semua sujud. Orang munafik tidak boleh sujud. Tulang jadi satu. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ya, mereka tak boleh nak sujud. Okey, kita tengok ayat itu berkaitan dalam surah Sekejap. Tak datang ayat tu kat surah mana? Okey. Ayat itu dikaitkan dalam surah, sebentar. Ayat yang ke-42 surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat yang ke-42 kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka waktu itu dalam keadaan sejahtera. Okey. Ayat ini menceritakan bagaimana kedudukan orang-orang yang munafik ini. Mereka diarahkan sujud, mereka tak boleh nak sujud. Kerana apa? Pada waktu mereka di dunia sehat, diarahkan sujud, mereka tak nak sujud. Dan kalau mereka sujud pun, mereka sujud semata-mata ya terpaksa kerana nak tunjuk pada orang. Oleh kerana itu pada hari itu ditegakkan tubuh badan mereka straight, tak boleh nak sujud. Maka tahu tak kita, waktu itulah perpisahan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Allah kenakan mereka. Dan yang menarik sekali, perpisahan itu berlaku di saat-saat akhir sebelum titian sirat. Tuan-tuan dan perempuan, titian sirat itu penentu siapa yang berjaya ataupun tidak, ya, ke syurga. Orang-orang munafik terhenti sebelum titian sirat. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Hadid. Cuba buka surah Al-Hadid. Surah yang ke-57, juzuk ke-27. Bismillah. Allah berfirman ayat yang ke-12, kita lihat. Berarti orang kafir dah habis dah, settle dah. Orang munafik sekarang ni, ya, orang munafik. Pertama minta lindung Allah daripada kita menjadi orang munafik. Okey. Baik, kita lihat ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim.
Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin lelaki dan perempuan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Tuan-tuan dan perempuan, diisytiharkan. Okey, ingat ya. Kawasan ini selepas berlakunya perpisahan antara orang yang beriman betul-betul, walaupun sebesar zarrah tu ada iman dia, dan orang munafik, maka dipisahkan. Macam kita nak pergi menuju naik kapal terbang kan, kita pergi hall departure tu untuk berlepas tu, maka didudukkan situ. Tiba-tiba dipisahkan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang munafik. Ini semua Allah nak kenakan. Kenapa? Mereka kenakan Allah di dunia, maka Allah kenakan di akhirat. Lalu diisytiharkan, nun di sana ada syurga. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah tenat di mahsyar tu, tenat setenat-tenatnya. Bila kita dengar ada syurga, ya, kita dengar sel kat bumi pun dah berebut-rebut nak datang. Awal-awal pagi dah beratur, ya. Dengar dapat ada beras murah, terus dah keluar dah. Silat-silat kelas pun kosong, ya. Dengar benda yang begitu. Ini kan pula syurga. Kita dah menyaksikan ahli neraka dimasukkan neraka dalam keadaan takut. Tiba-tiba kita dengar syurga. Oleh kerana tu, orang yang nak pergi syurga ini akan bertungkus lumus, walaupun terpaksa merangkak di atas titian sirat, walaupun dalam kegelapan mereka akan merangkak. Ni dia. Lalu Allah bagikan cahaya. Kenapa? Tempat yang untuk dipaksa berlepas ini gelap gulita. Dalam Quran dua tempat ini diceritakan adanya cahaya. Pertama surah Al-Hadid, yang kedua surah At-Tahrim, yang menceritakan surah At-Tahrim. Okay. Maka dengan jelas ayat ini mengisyaratkan orang mukmin dibagi tahu nun di sana ada syurga. Maka orang mukmin pun mencari cahaya mengikut amalan masing-masing. Maka semua ada cahaya, maka mereka nak bergerak walaupun sebesar torchlight kecil, ataupun yang disebutkan dalam hadis, angkat kaki keluar cahaya pada ibu kaki dia, letak padam, ya, mereka nakkan. Namun begitu orang munafik tak dapat. Okey, ini Allah ceritakan. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Pada hari ketika orang-orang munafik lelaki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahaya-cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahaya itu sendiri. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada seksa. Ya. Maka Allah bagikan kepada orang munafik ini terhadang satu dinding, ya, dinding yang mana dia nak pergi kepada orang mukmin tak boleh, nak pergi tak boleh. Maka dinampakkan ada pintu di belakang yang bercahaya. Maka mereka ingat cahaya itu cahaya yang baik, mereka pun keluar balik ke belakang nak pergi, nak buka. Maka bila buka aja, rupanya neraka. Dan kita tahu tabiat neraka, dia tarik, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kita berhati-hati dalam kehidupan dunia kita yang tak ada apa-apa ni, ya, sekejap aja, ya. Maka kita takut kita lakukan perkara-perkara yang tidak baik, terutamanya jaga
peribadi kita, iman kita dan amalan kita, supaya tidak menjadi orang munafik dan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kita kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan akhir pada ayat ini Allah mengatakan, wailun yauma idzil lil mukazzibin fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? InsyaAllah kita beriman dengan Al-Quran. Bagi saya beriman tanpa syak dan ragu, dan saya yakin dengan keyakinan yang kita harapkan Allah terima amalan kita, keyakinan yang tepat. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ya, kita mulakan kehidupan kita dengan cara yang baik dan elakkan diri kita dari melakukan cara orang munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kepada Allah haitsuma kunta, di mana kita berada. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta